Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 5. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam tempoh PKP ini, iaitu bab 3, sumber pembiayaan perniagaan, bersama saya Cik Kamarudin bin Ya. Jadi cikgu harap semua pelajar bersedia dengan buku teks dan juga buku rujukan masing-masing. Okey, untuk objektif pembelajaran ataupun lesson objektif kita pada kali ini ialah kita akan membuat justifikasi pembiayaan yang sesuai untuk memulakan sesebuah perniagaan anda pada masa depan. Kemudian kita akan tengok pula kepada kriteria kejayaan ataupun sukses kriteria. Yang pertama, kita akan menerangkan prosedur pembiayaan daripada agensi kerajaan. Kemudian yang kedua, kita akan mewajarkan pemilihan sumber pembiayaan untuk sesebuah perniagaan anda pada masa depan. Okey, kita tengok dulu prosedur untuk memohon pembiayaan daripada agensi kerajaan. Di sini kita tengok contoh ialah kita mohon pembiayaan daripada MARA. Kita tahu MARA merupakan salah satu agensi kerajaan yang ada. So, untuk membolehkan seseorang peniaga itu memohon sumber pembiayaan daripada keuangan daripada MARA, maka ada beberapa perkara yang perlu diikuti. Pertama, sudah pasti dia kena menyediakan dokumen yang diperlukan. Kemudian secara amnya, dokumen yang diperlukan pertama ialah salinan kad pengenalan, kedua gambar berukuran pasport, ketiga salinan pendaftaran perniagaan, yang keempat salinan lesen pihak berkuasa tempatan jika ada. Salinan pendaftaran perniagaan itu ialah salinan pendaftaran yang kita buat dekat SSM ya, di Suruhanjaya Syarikat Malaysia tu, untuk kita daftarkan perniagaan ya. Kemudian seterusnya gambar lokasi perniagaan. Seterusnya salinan perjanjian sewa premis perniagaan jika berkaitan. Kemudian salinan bil utility, sama ada bil elektrik, bil air, yang mudahlah cikgu bagi contoh di sini ya. Kemudian salinan sijil atau ijazah yang telah disahkan. Ini kelayakan kepada pemilik perniagaan yang nak mohon pinjaman itulah. Kalau dia ada ijazah, maka dia kena buat salinan, dan kalau dia ada sijil kemahiran dan sebagainya, maka dia kena buat salinan yang telah disahkan. Kemudian bila dokumen itu lengkap, dia hantar ataupun dia pergi merujuk khidmat nasihat daripada MARA. Maksudnya dia jumpa pegawai MARA membawa dokumen-dokumen berkenaan. Kemudian menyediakan dokumen yang lengkap kepada MARA untuk diproses. Ya, apabila dia dah jumpa pegawai dan dapat khidmat nasihat, maka dia sediakan dokumen yang lengkap untuk diproses. Maka apabila dihantar kepada MARA, MARA akan buat proses permohonan. Dan sekiranya diluluskan, peniaga tadi atau pemohon tadi akan memperoleh surat kelulusan permohonan yang mana MARA akan hantar kepada dia. Kemudian dia akan diminta untuk datang ke pejabat MARA bagi menandatangani kontrak pinjaman dengan MARA. Walau bagaimanapun, sekiranya permohonan itu tidak lulus, maka dia boleh mengemukakan permohonan baru. Maksudnya permohonan yang asal itu tamat,
Jadi dia kena mohon bermula daripada awal semula. Okey. So cikgu harap pelajar-pelajar boleh faham, dan kalau ada masalah boleh rujuk kepada buku teks. Okey, so sebentar tadi kita baru sahaja selesai untuk sukses kriteria kita yang pertama, iaitu menerangkan prosedur pembiayaan daripada agensi kerajaan. Sekarang kita akan tengok kepada pelajaran kita yang seterusnya, iaitu justifikasi jenis pembiayaan yang sesuai digunakan untuk memulakan sesebuah perniagaan. So dalam tajuk ini ataupun dalam subtopik ini, cikgu akan minta pelajar ataupun kita akan bersama-sama melihat bagaimana seseorang usahawan itu apabila dia nak memulakan sesebuah perniagaan, sama ada secara kecil-kecilan ataupun secara besar seperti perkongsian ataupun syarikat dan sebagainya, apakah bentuk sumber pembiayaan yang sepatutnya ataupun yang paling sesuai untuk dia mohon. Biasanya untuk perniagaan kecil-kecilan mungkin memerlukan modal yang agak kecil, so dia mungkin boleh menggunakan sumber pembiayaan dalaman, iaitu kita dah belajar pada sesi lepas seperti simpanan peribadi, ya. Tapi walau bagaimanapun, untuk usahawan yang ingin memulakan perniagaan secara besar seperti perkongsian, syarikat awam, ya, mereka perlulah memohon sumber pembiayaan luaran, ya, seperti bank dan sebagainya. Jadi untuk kali ini kita akan berikan beberapa kajian kes kepada pelajar, bermula dengan milikan tunggal yang pertama, yang kedua perkongsian, seterusnya kita akan tengok lagi di bawah sana, ya, beberapa lagi contoh perniagaan. Jadi cikgu minta awak baca, kemudian sila jawab di buku latihan dengan cara mencadangkan apakah sumber-sumber pembiayaan yang sepatutnya dipilih oleh usahawan-usahawan tersebut untuk memulakan perniagaan mereka. Dan akhir sekali, cikgu minta awak rancang perniagaan awak pada masa depan, dan berdasarkan apa yang kita belajar hari ini, awak boleh pilih apakah sumber pembiayaan yang sesuai untuk perniagaan anda. Jadi kita telah pun melaksanakan sukses kriteria kita yang kedua, iaitu mewajarkan pemilihan jenis pembiayaan untuk sesebuah perniagaan anda pada masa depan. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.